Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah pada hari yang barakah ini, hari yang cukup berkat dan indah ini. Hari ini kita 5 Ramadan bersamaan dengan hari Khamis. Hari Khamis besok Jumaat. Hari yang diangkat amal kita naik ke langit dan dibuka pintu langit. Nabi selalu sebut, Nabi kata, aku suka kalau amal itu diangkat dalam keadaan aku puasa. Maka berlakulah pensyariatan puasa pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Tapi hari ini dia lain sikit, dia luar biasa kerana hari ini kita bertemu dengan saum Ramadan. Alhamdulillah ikhwan, selalulah kita mendapat kurnia dan limpahan rahmat daripada Rabbul Alamin. Kalau kita masih ingat pertemuan kita sebelum ini, kita bercakap tentang asbabul insyirah. Asbabul insyirahus sadr, iaitu 10 perkara berkaitan dengan asyarah asbabul insyirah as-sadr, iaitu sebab-sebab kepada kelapangan dada. Pertama, kita katakan bahawa kelapangan dada itu ada pada iman, ada pada tauhid. Jadi satu orang itu dia kena memahami ilmu tauhid, memahami tentang makna iman, makna akidah, dia akan jumpa kelapangan dada. Maka perkara yang kedua pada waktu ini, perkara yang boleh melapangkan dada kita, iaitu husnuzannu billah. Dia menjadi seorang hamba yang selalu baik sangka pada Allah. Baik sangka pada Allah ini ikhwan akan membawa keluar kita daripada kesempitan, kesusahan yang berlaku, kesesakan dalam hati dan fikiran. Kerana itu ikhwan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada kita bahawa Nabi kata, Allah menyebut tentang ana inda zanni abdi bi, in zanna bi khairan falahu wa in zanna syarran falahu. Dalam riwayat Ahmad, hadis Abu Hurairah, juga dalam Sahih Ibn Hibban. Nabi menyatakan, Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, Allah katakan bahawa ana inda zanni abdi. Allah kata, aku menurut zon hambaku pada aku. Maknanya kedudukan seorang hamba kepada Allah, macam mana dia menjalankan hubungan berdasarkan apa yang dia sangka pada Allah. Allah patut disangka dengan sangkaan yang betul, dengan sangkaan yang benar. Kita nak sangka pada Allah melalui sifat dia, nama dia. Bagaimana Allah menyebut tentang diri Allah, maka kita menyebut tentang Allah, sangka tentang Allah, mengingati Allah seperti mana Allah menyebut tentang diri dia. Kalau kita ingat yang lain daripada apa yang Allah terangkan, bermakna kita telah sangka pada Allah dengan sangkaan yang tak benar. Dan itu akan membuat salah satu musibah berlaku, musibah kesempitan dada. Maka ana inda zanni abdi bi, aku berdasarkan sangka hamba aku pada aku. Nabi kata, in zanna bi khairan falahu. Kalau dia sangka baik tentang aku, dia melihat kebaikan, maka sangka dia, pandangan baik dia kepada aku, Nabi kata falahu. Pandangan baik itu tak pergi tak mana, melainkan akan balik kepada diri dia balik. Maka macam mana dia menyangka, lagu itulah dia akan dapat balik. Nabi kata, wa in zanna syarran falahu. Kalau dia sangka buruk kepada aku, sangka buruk tu tak pergi tak mana, akan balik pada dia balik.
Jadi ikhwan, satu daripada perkara yang menyebabkan hidup kita jadi sangkut ialah apabila kita memberi gambaran yang salah tentang Tuhan. Kita ingat salah. Kita tak ingat dia seperti yang patut kita ingat. Maka sampai satu peringkat Nabi kata bila satu orang tu nak mati, maka janganlah Nabi kata satu orang tu mati melainkan dalam keadaan dia baik sangka pada Allah. Maksud baik sangka pada Allah ni ikhwan, kita sangka Allah, kita ingat kepada Allah seperti Allah minta kita ingat pada dia. Ingat dia dengan sifat Rahman dia, sifat Rahim dia, sifat Ghafur dia, sifat Latif dia, Khabir dia, Hakim dia, Fatah dia. Sifat-sifat yang menunjukkan dia menyebut itu nama dia dan sifat dia. Zalim bukan sifat dia. Buat naya bukan sifat dia. Buat tahana bukan sifat Allah. Jadi itu tak boleh kita ingat dalam hati, dalam fikiran bila kita berhubung dengan Tuhan. Nanti semua keburukan yang kita ingat pasal Tuhan tu dia tak pergi ke mana, dia mai balik kat kita. Maka dia akan makan perasaan kita, fikiran kita, hati budi kita. Dia duduk menyinggah. Dia bermukim pada dada kita dan kita akan jadi susah. Maka pasal itu ikhwan, daripada awal lagi Nabi sebut, jangan ada buruk sangka pada Allah. Dan ulama kita kata ikhwan, dosa yang paling besar adalah dosa buruk sangka pada Allah. Dipanggil su'uzan, seburuk-buruk sangka, iaitu su'uzannu billah. Seorang itu sangka buruk pada Allah. Dia sangka Allah tak ampun dia sangka Allah tak makbul doa dia sangka Allah tak tolong dia sangka Allah tak akan bagi perhatian pada dia sangka Allah tu pilih kasih. Allah mengangkat kedudukan orang yang dia kasih, menghina kedudukan orang yang Tuhan benci. Kesemua ini, apa bahaya kita buruk sangka pada Allahnya ialah keburukan yang kita ingat pada Allah Ta'ala tak akan naik pada Allah. Kita melahirkan rasa buruk sangka pada Allah, rasa buruk sangka tu tak akan naik pada Allah sebab subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan dengan sifat yang tak benar. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan dia, mereka duakan dia. Jadi kesemua sangka buruk kepada Allah tu tak akan naik pada Allah. Kerana Allah itu Al-Quddus. Allah itu Maha Suci, Maha Bersih. Allah itu kita kata sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah kepada Allah, memuji Allah, mengkuduskan Allah, menyucikan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kerana itu semua sifat buruk yang kita ingat pasal Tuhan tak akan sampai pada Tuhan. Kerana Maha Suci Allah daripada sifat keburukan, kekurangan, kezaliman. Tapi bila kita dah lahir dah sifat buruk tu telah dilahirkan, maka sifat buruk tu ada, dia hidup, dia nak pergi tang mana? Dia tak pergi pada Allah dah, dia tak pergi pada Allah. Melainkan dia pergi pada Tuhan yang melahirkan dia. Maka kerana itu Nabi kata, kalau dia ingat kepada Allah buruk, in zanna syarran, dia mula ingat buruk tak betul pada Allah, Nabi kata falahu. Yang buruk itu semua mai balik ke dia. Kerana itu adalah bukan sifat Allah, itu adalah sifat dia yang salah. Maka sifat kita balik pada kita, maka itu benar. Kerana itu ikhwan, ulama kita menyebut dosa yang paling besar yang boleh membawa kepada kufur adalah dosa buruk sangka pada Allah. Itu perkara ketiga ikhwan. Kerana itu dalam kita berdoa, kita yakin Allah akan terima doa kita. Dalam kita melakukan kebajikan, kita yakin Allah menerima kebajikan kita. Dalam kita berbuat baik, kita yakin Allah membalas. Allah tak zalim. Allah seperti mana dia janji. Seperti mana dia sebut tentang diri dia. Allah menyebut, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sekali-kali tak mungkir janji. Allah tak mungkir janji. Yang mungkir bukan Allah. Maka mestilah kita pegang sifat Allah seperti mana Allah kata tu. Sangkalah Allah seperti mana dia cerita tentang diri dia. Jangan sangka Allah seperti ilusi kita, emosi kita. Jangan sekali-kali.
Itu termasuk daripada buruk sangka, yang kesan buruk sangka tu dia makan diri kita. Dia makan fikiran kita balik. Dia merosak perasaan kita balik. Dia jadi makhluk perosak, masuk dalam badan, dalam fikiran, dalam darah. Kemudian dia merosakkan ke seluruh anggota-anggotanya lain. Dia bukan rosak dekat tu ikhwan. Dia berjalan lebih jauh. Dia rosak sampai akhirat kita. Maka kerana itu, kita kena hati-hati. Jadi untuk baik sangka pada Allah ni tak ada jalan lain. Untuk baik sangka pada Allah ni tak ada jalan lain ikhwan. Melainkan kita kena tempuh. Sebab ketiga yang membuat jiwa kita jadi lapang. Apa dia? Menuntut ilmu yang syar'i. Menuntut ilmu syara'. So, satu, iman pada Allah. Dua, baik sangka pada Allah. Tiga, menuntut ilmu. Menuntut ilmu, satu daripada perkara dikatakan asbabu insyirah li sadr. Dia adalah salah satu daripada sebab kelapangan dada itu. Asbabul insyirahu sadr. Dia salah satu. Maka dia masuk ketiga. Sehingga kan ikhwan, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Imam Ibn Qayyim kata ikhwan, ilmu dapat melapangkan dada seseorang sampai tahap mana kelapangan dada itu berlaku. Imam Ibn Qayyim kata, ilmu bila masuk dalam hati, bila masuk dalam dada, masuk dalam fikiran, dia melapangkan dada seseorang itu lebih lapang dan lebih luas daripada keluasan langit dan bumi. Itu orang pernah tanya kepada Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Orang tanya satu soalan. Orang tanya kat dia, apakah kelebihan Islam? Apakah kelebihan Islam? Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, hafizahullah ta'ala, dia jawab dengan satu perkataan menunjukkan ilmu yang ada dalam diri dia itu melapangkan dada dia. Dia tak jawab Islam tu apa. Orang tu tanya, apakah kelebihan Islam? Maka dia jawab dalam perkataan, dia kata Islam ini adalah satu agama yang luah Islam ini, kelebihan dia Islam ni agamanya luah, agamanya wasi'ah, dia luah. Tapi luah dia luah mana? Profesor Dr. Yusuf Qaradawi kata luahnya Islam ni, dia luah daripada dunia sampai akhirat. Itu luah dia. Dan dia satu agama yang dalam. Dalam mana? Dalam dia sedalam-dalamnya, sehingga kan kesemua bangsa dan budayanya mewakili bangsa itu boleh berhimpun dan duduk di dalam dia. Dan lebar Islam ini, dia boleh menjadi teduhan dan bumbung kepada seluruh kehidupan, bukan sahaja manusia. Orang tanya kat dia, apakah kelebihan Islam? Dia boleh jawab macam tu. Menunjukkan betapa ilmu itu telah melapangkan dada dia. Maka kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ilmu boleh melapangkan dada kita selapang mana? Lebih lapang daripada langit dan bumi. Kata Imam Ibn Qayyim, sedangkan dia kata, kejahilan, kebodohan, dia boleh menyempitkan dada kita. Dia boleh menyempitkan dada kita. Kita akan rasa lebih sempit daripada lubang semut lagi. Kalau lubang dhab tu besar lagi, lubang semutnya keluar daripada tanah tu kecil sangat, lebih sempit daripada itu. Kebodohan, kejahilan akan buat kita. Karena itu ikhwan, apa yang Nabi sebut kepada kita tentang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan pergi tuntut satu ilmu, dan dia dapat ilmu dengan niat menuntut ilmu, dia amal. Apa Allah bagi pada dia? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah luaskan laluan dia, luas dan mudahkan, senangkan laluan dia untuk sampai ke syurga. Apa saja hukum-hukum yang kita belajar, bila kita
tak dapat hukum itu dengan betul, kita jadi susah. Saya bagi satu contoh anak muda lah. Dia semayang. Dia belajar, memang dia belajar semayang. Tapi dia belajar dengan manhaj dia. Dia takbir semayang. Dia nak letak makna ta'arud, qasad, ta'arud, ta'yin tu dalam kandungan lafaz Allahu Akbar. Cuba bayang macam mana. Dia takbir Allah, hati dia nak kena kata qasad. Qasad tu aku semayang, qasad. Ta'yin sebut nama sembahyang, fardu. Aku sembahyang zuhur. Zuhur itu ta'yin. Ta'arad tu kena sebut perkataan fardu. Fardun ta'aradun. Sebut perkataan fardu. Itu dipanggil ta'arad. Jadi aku sembahyang fardu zuhur. Ada qasad, ada ta'arad, ada ta'yin. Allah. Mungkin hari itu dia raplah ke apa ke. Tak dapat. Tak jadilah. Takbir lagi. Allah. Sampai habis nafas. Tak dapat lagi. Nak semayang tu emosi dah terganggu, perasaan dah terganggu, dada dah sempit, dah ada masalah dah. Cuba bayang time tu kalau orang telefon dia. Dia Allah, dah 2 kali tak dapat. Dia nak semayang ni, semayang fardu ni. Kata telefon bunyi. Kalau kawan tu tanya kat dia, hang ada mana? Agak-agak dia nak jawab apa? Kata orang kata, hang kena masuk pejabat ni, orang duk tunggu hang. Agak-agak dia nak kata apa? Dia boleh hamput kawan tu, ataupun dia terus tinggal semayang, dia pergi buat kerja dia. Tapi bila dia bertukar arah sikit, mengaji, ilmu juga, manhaj juga. Dia mengaji. Dia melihat kemudahan dan keluasan dalam ilmu. Dalam Zadul Ma'ad, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Mudah. Perkataannya mudah, susunannya mudah. Ibn Qayyim kata, niat ini satu benda yang mahalah ada di hati, tak ada kena mengena dengan tuturan. Kita depan Allah hanya dipardukan, diwajibkan sebut Allahu Akbar. Habis. Semayang apanya kita nak semayang, kerana apa kita semayang, yang tu semua diminta kita buat sebelum takbir. Imam duduk ada depan, kita dah duduk di belakang imam. Betulkan dulu. Aku nak semayang fardu isyak ni. Okey. Bila mulut nak masuk semayang, mulut hanya perlu kata satu kalimah, hati perlu ada satu kalimah. Allahu Akbar. Bila mulut kata Allahu Akbar, fikiran dan hati juga kena serentak Allahu Akbar. Yang tu sembahyang. Bila diterang kepada dia benda tu, dia macam terkejut lah. Dia kata, baru ni. Biar betul ni. Kata betul lah. Memang sembahyang tu dia start dengan niat. Kita ada niat. Kita niat apa kita sembahyang? Kita niat ada 2. Kita meniatkan sembahyang yang kita nak sembahyang. Ada 5 waktu. Ada sembahyang sunat. Kenapa niat ni kena ada? Kerana niat ni nak membezakan kedudukan satu sembahyang dengan satu sembahyang. Sembahyang fardu ada 5. Yang mana kita buat? Sembahyang sunat ada banyak. Yang mana kita buat? Sembahyang sunat pula ada yang muakkad, ada ghairu muakkad, ada rawatib, ada bukan rawatib. Sembahyang mana kita nak buat? Jadi bila kita tahu tu semua, kita ada niat. Memang aku nak sembahyang fardu maghrib. Yang kedua, makna niatnya ialah ke mana arah sembahyang kita nak pergi. Kita mengingatkan bahawa kita sembahyang ini semata-mata kerana Allah, taat Allah, dan dia menjadi kedekatan diri kita pada Allah. Semua itu ikhwan sebelum daripada kita melafazkan Allahu Akbar. Semua itu duduk di luar. Kita berdiri atas sejadah, kita ingat kita nak sembahyang apa. So kita dah ready dah nak masuk sembahyang, kita hanya ucap Allahu Akbar.
Mulut kata Allah, fikiran pun Allahu Akbar. Hati pun Allahu Akbar. Jangan mulut kata Allahu Akbar, hati kata aku sembahyang Isyak. Itu tak betul. Sebab Allahu Akbar bukan makna aku sembahyang Isyak. Makna dia Allah yang maha besar, paling besar. Sampai peringkat aku sembah dia. Jadi jangan tukar kalimah tu kepada makna yang lain. Jadi kalau itulah makna sembahyang dalam bahagian fiqh yang kedua, setelah dia belajar cara fiqh yang pertama tadi, ada qasad, ada ta'arad, ada ta'yin, dan itu nampaknya macam menyempitkan dia nak sembahyang, dia berpindah kepada bahagian yang kedua, masih dalam kotak ilmu, masih dalam dunia ilmu, bukan dunia rekaan, dunia ilmu, maka dia dapat kemudahan. Maka kerana itu dikatakan ilmu itu ikhwan melapangkan dada manusia, memberi kesenangan pada manusia. Ilmu itu mengangkat bebanan. Pasal itu sifat ilmu diangkat bebanan, diangkat kita punya segala takaluf hidup ni, bebanan berat hidup. Dia tukar dengan Quran sebut. Dalam bab puasa, memang puasa tak makan, tak minum. Tapi apa Allah kata? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah bukan nak menyusahkan kamu. Allah berkehendak, yuridullah. Allah berkehendak kepada kamu yusra, senang, mudah, tak ada bebanan dengan puasa. Pasal itu dikatakan 3 golongan tadi ni. Wa in kuntum marda aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar. Marda dan safar. Lepas tu dikata pada golongan ketiga, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Mana ada kesusahan, kesempitan kepada orang sakit? Buka puasa. Gagah sakit, gagah nak puasa. Pasal apa? Saya nak puasa sebab saya sayang. Itu adalah emosi kita. Hukum hakam agama, hukum hakam ilahi, orang sakit boleh buka puasa. Dan orang sakit boleh buka puasa, tak ada kaitan dengan musafir pun. Sakit saja boleh buka puasa. Orang yang sakit, musafir. Wa in kuntum marda aw ala safar. Yang safar ni, yang musafir. Musafir boleh buka puasa. Dia nak buka tak buka atas dia, tapi dia ada hukum hakam. Allah mudahkan, Allah luaskan, Allah angkat bebanan dari kesempitan. Dia boleh buka puasa. Dan kita tengok pula ikhwan, ulama-ulama fiqh kita bincang. Jarak yang dikatakan orang musafir tu pula berapa jarak? Berapa dia punya jarak? 90 kilo ke? 100 ke? Kurang daripada itu ke? Ya subhanallah. Sampai jarak tu pun tak ada sesuatu yang tetap. Asalkan kita confident, kita yakin ini perjalanan safar, jadi safar. Maka Allah kata wa iza darabtum fil ardi, bila kamu start berjalan di atas muka dunia, berkemas pakai baju, bawa bekal, bersiap sikit, itu telah dinamakan safar. Soal jarak tak main peranan sangat. Korang 80, korang 80 boleh. Korang 90, korang 90 boleh. Kenapa? Kerana yuridullahu bikumul yusra. Tengok lagi satu golongan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang mana? Orang yang tak mampu nak puasa. Tak mampu puasa. Allah guna perkataan wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dia tak mampu puasa. Orang tua, orang sakit dah ada ayat tadi. Ni lain daripada orang sakit, lain daripada orang safar, tapi dia juga tak mampu. Seperti siapa? Seperti orang yang dia tak ada pilihan buat kerja. Dia kena buat kerja, projek dia kena buat siang hari. Dia tak boleh tunda kerja dia di malam hari dan dia kena duduk bawah panas. Kalau kerja dia buat di malam hari atau tunda pada hari lain, kerja dia akan rosak, kerja dia akan tak jadi. Dia akan rugi. Dia masuk dalam ayat tu. Ibu yang menyusu, ibu yang mengandung, masuk dalam ayat tu. Orang tua, masuk dalam ayat tu. Orang gastrik, masuk dalam ayat tu. Orang migrain, masuk dalam ayat tu. Tak mampu.
tak mampu puasa. Apa Allah kata? Fidyatun ta'amu miskin. Bagi makan orang miskin sehari satu fidyah. Secupak. Secupak bukan sekilo. Secupak ni lebih kurang dalam RM3, RM3.50 je secupak. Sikit je. Bagi makan. Sebagai apa? Sebagai ganti. Kita ni bila kita tak boleh laksanakan perintah Allah, kita kena tunjuk kata-kata kita rasa macam tak seronok, maka Allah ganti dengan fidyah. Tengok, bila kita tak boleh ambil wudu, Allah ganti dengan tayamum. Kenapa ganti-ganti itu ada? Ganti itu nak menghilangkan keresahan roh kita. Roh kita akan gelisah, kita tak akan rasa khusyuk yang sempurna. Kita tak akan rasa tenteram yang sempurna kalau kita ada ruang yang cacat dengan Tuhan. Pasal tu ganti itu datang. Tengok, orang tu memang dia beriman elok dah. Satu hari, dia tidur, dia bangkit malam, dia bangkit subuh, terlewat. Dia jaga-jaga tu, dah habis dah waktu subuh. Apa rasa? Dia kena rasa frust. Maka boleh ganti. Dia tak boleh sembahyang dalam waktu. Bukan saja dia buat, dia terlajak. Maka Nabi kata, bagi orang yang macam ni, bila dia nak sembahyang, iza zakaraha, bila dia sedang, bila dia ingat sembahyang. Bila boleh bagi dia sembahyang tu, resah tu hilang. Cuba kata, terlepas lah, hang tak payah sembahyang dah. Hang minta ampun. Dia rasa cacat, roh dia rasa cacat. Dia beza dengan kawan yang memang tak beriman. Berdawai, kata tak payah sembahyang, memang dia raya. Hore, ya'i, dia kata, yang ni duk tunggu pun. Maka pasal tu Allah suruh bagi fidyah. Untuk apa? Untuk rawat balik roh tu. Kedamaian roh tu. Nanti satu masa roh tu dia nak berhubung dengan Tuhan, dia nak khusyuk dalam sembahyang, dia tak akan dapat khusyuk sempurna. Sebab dia ada ruang dengan Tuhan tu tak settle. Bila boleh bayar fidyah, bermakna dia tak ada hutang. Roh dia bersih. Dan yang suruh bayar fidyah tu pula syariat ilahi. Bukan dia yang bikin. Lepas tu bila Allah cerita pekah ni dalam Quran, baru Allah buat turun ayat ni. Allah kata, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bukanlah dengan puasa itu Allah nak bagi kamu susah. Allah nak bagi kamu senang. Dan bukanlah puasa sampai tak buka dah. Walitukmilul iddata. Puasa ni ada iddah dia. Kamu sempurnakan bilangan dia. Nanti mai pula satu masa, kamu tak payah puasa dah. Kamu hanya raya. Pasal tu raya dipanggil dengan dua nama kan. Iftar bermakna buka puasa. Fitri, kita kata Aidul Fitri. Aidul Fitri. Al-Fitri juga bermakna hari buka puasa, hari tak boleh makan. Ada orang terjemah hari tu hari fitrah, dah bukan fitrah. Fitrah dia pakai ta marbutah. Ni fitri, fa fita. Fa ta ra, ya tu, ya kosong tu. Fitri. Kalau fitrah, fa ta ra ta marbutah, tu baru fitrah. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Anak-anak dilahirkan bersih. Maka Aidul Fitri kita kembali bersih dah. Aidul Fitri kita kembali boleh makan, boleh buka puasa. Kita back to normal. Jadi hari tu kena raih. Sebab yang halang tu Allah, yang bagi keizinan tu Allah. Maka hari tu yaumul akli wa syurbi, hari makan, hari minum. Yaumus surur wal farah. Hari tu hari gembira, hari seronok, hari bersenang-senang. Hari nak buatlah kegembiraan. Maka kerana itu Allah nak kita senang, Allah nak kita mudah. Maka ilmu ni ikhwan, dia mengangkat bebanan. Dia angkat bebanan. Cuba macam kita tengok, satu orang dikatakan pada dia, dia tak puasa dah 3 tahun. 3 tahun dia tak puasa. Itu macam mana kes dia? Dikatakan dekat dia, okey, awak kena puasa. Dalam tahun tu, satu tahun tu berapa kali tak puasa? Dia kata tahun dulu mula tu ada 3 hari. Okay. Tahun kedua tu ada 4 hari. Okay, 7 hari. Tahun yang berikutnya ada 3 hari, 10 hari. Tapi saya dah tak bayar 3 tahun dah. Dalam fiqh biasa, fiqh memang ada hukum. Ada hukum. Dia tak bayar, tahun yang dia puasa tu dia tak bayar. Dia biar masuk tahun kedua.
Maka dia kena bayar puasa tahun yang pertama, dan dia dikenakan apa pada dia? Dia kena fidyah. 1 hari puasa, secupak beras. Pasal apa? Pasal dia dianggap macam orang ni orang yang ghaflah, lalai. Pasal tahun kedua, puasa tetap 1 untuk fidyah bertambah. Tahun ketiga, fidyah bertambah. Jadi tengok berapa tahun dia buat lagu tu. 2 tahun dia buat lagu tu. Puasa kekal 7 hari. Maka setiap fidyah itu untuk tahun pertama dah jadi 3. Untuk tahun kedua jadi 2. Untuk tahun yang akhir sekali tak kena lagi lah. Dia kena masuk tahun keempat pula. Kalau begitu kiraan, memang ada kiraan lagu tu dalam fiqh, dia akan rasa sempit. Tapi kalau dia belajar, dia tahu ilmu. Tengok fiqh Abu Hanifah. Apa Abu Hanifah kata? Abu Hanifah kata tak ada langsung riwayat yang menyatakan bahawa di samping kena bayar puasa, kena bayar fidyah. Sebab Quran sebut tadi. Quran kata, jelas Quran kata, orang yang tak puasa kerana sakit, kerana safar, apa Quran kata? Dia bayar puasa. Bila kata bayar puasa, Quran tak sebut fidyah. Tapi bagi orang yang Quran kata dia tak mampu puasa, Quran sebut fidyah, Quran tak sebut bayar. Maka menunjukkan kalau kita bayar puasa tak ada fidyah. Fidyah ni main kat mana? Kalau kita fidyah tak ada bayar. Jadi ujah Abu Hanifah tu ujah yang kuat, yang jelas, yang matang, yang masuk dengan sarihul ayat. Kejelasan ayat tu. Maka kalau kita tahu ilmu ni, maka tak adalah gundah gulana kita nak pergi bercakap pasal mak ayah kita yang dah mati dah berapa lama. Kemudian dia tak puasa. Macam mana nak ganda puasa? Duk kira, ikhwan, beras selori kecil. Itu beras, nak puasa balik. Memang jadi beras, nak bayar jadi beras. Ilmu melapangkan dada. Pasal itu sifat ilmu dia memang melapangkan dada, dia manhaj yang betul. Jadi kerana itu untuk mendapat kelapangan dada, maka perkara yang ketiga, jangan tinggal majlis ilmu. Kita akan dapat kelapangan dada di situ. Dan penulis sebut pada kita, ikhwan, perkara yang keempat yang melapangkan dada kita apa dia? Dia kata baca doa. Banyak baca doa. Walaupun doa kita tak makbul, jangan tinggal baca doa. Apakah yang dia maksud dengan baca doa ni? InsyaAllah ikhwan, macam Pak Cik Din kata, puasa panjang lagi. Buat apa nak kalut perhabis? Ada. Kerana buku yang saya pegang ni pun tentang 10 perkara tu. Panjang lagi. Kita ambil dekat tu dulu Pak Cik. Lepas tu kita akan sambung lagi insya-Allah. Kita telah sampai pada waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang beriman dan dinantikan oleh para malaikat. Orang beriman, dia tunggu apa? Dia tunggu nak melaksanakan syariat buka puasa. Puasa wajib, buka puasa pun wajib. Tak boleh puasa sampai tak buka, berdosa. Jadi orang beriman nak melaksanakan syariat kedua, buka puasa. Malaikat pula tunggu. Tunggu apa? Tunggu nak dengar dan mengaminkan doa orang yang puasa. Allah pula tunggu. Tunggu apa? Nak memakbulkan permintaan orang yang puasa. Ini semustajab waktu. Maka ambillah apa saja. Berdoa ke, zikrullah ke, apa saja. Allah akan makbul doa kita. InsyaAllah ikhwan, wa ila liqa' hayakumullah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.